Okey, dalam fluid properties kita ada 6 subtopik, iaitu density, specific weight, specific volume, specific gravity, fluid compressibility, dan viscosity. Okay, so density ini adalah ketumpatan. Okay, weight adalah beban tentu. Specific volume adalah isi padu tentu. Specific gravity adalah graviti tentu. Fluid compressibility boleh memperhatikan. Dan viscosity adalah likatan. Okay, baik. Mass density ataupun density biasanya kita akan sebut untuk sesuatu berdalih, dia menggunakan simbol rho. Okay, rho ni dia berbentuk P tetapi dalam italic. Ini rho. Okay, dia punya definition dia adalah mass per unit volume. So maksud dia adalah jisim per isi padu. Okay, rho adalah jisim per isi padu, iaitu M over volume. Sorry, mass over volume. Okay, ini adalah unit bagi density, kilogram per meter cube. Okay, di bawah ni adalah standard value untuk density bagi air dan juga udara. Okay, kalau tahu air 1000 kilogram per meter cube dan air adalah 1.23 kilogram per meter cube. So dekat sini je kita boleh nampak dengan ketinggian ataupun jumlah value untuk density yang tinggi, dia mempunyai berat yang lebih tinggi lah. Sebagai contoh, andai kata 1 meter cube air mempunyai berat 1000 kilogram. Berbanding pula dengan udara, 1 meter cube udara sama juga dengan 1.2 kilogram. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang air lebih berat daripada udara. Sama juga dengan cube ni. Kalau awak tengok foam ni lebih kurang macam sponge. Okay, kita ada bongkah kayu. Okay, wood cube. And then kita ada concrete. So kalau awak tengok nilai dekat sini, bagi foam 0.03 gram per centimeter cube, dia adalah paling ringan lah. Compare dengan kayu 0.7 gram per centimeter cube dan konkrit 2.3 gram centimeter cube. So dengan mempunyai volume yang sama, okay, kalau tengok bongkah ni atau cube ni mempunyai size yang sama, tetapi mempunyai density ataupun ketumpatan yang berbeza. So apa yang buatkan dia berbeza adalah dia punya mass. Okay, sama konsep dengan yang air dan juga udara ni. Okay, andai kata kita nak tengok berat bagi foam ini adalah
Formula dia adalah rho sama dengan M over volume, mass over volume. So untuk dapatkan mass equal to rho times with V. Maknanya rho kali dengan volume. Okay, so mass ataupun jisim bagi foam ini tadi adalah 0.03 gram. Okay, compare dengan bongkar kayu 0.7. Dan konkrit pula adalah 2.3 gram. Kesimpulannya adalah ketepatan semakin bertambah apabila berat semakin bertambah. Dalam keadaan volume permanent. Okay, maknanya nilai volume yang sama untuk semua. Apabila mass dia meningkat, ketepatan dia juga akan bertambah. Tapi dalam keadaan ketepatan jarang berlaku perubahan. Kalau kita tengok dekat sini, slightly affected by changes in temperature and pressure. So dia takkan berubah kalau tidak dikenakan daya tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi lah. Ini juga adalah contoh bagi setiap cube charcoal, glass, copper, iron and wood. So untuk kita dapatkan contoh dekat sini, bagi satu cube iron yang mempunyai volume 1 cm padu, itu semua punya sama, tapi kita akan cuba cari iron punya density. Rho bagi iron adalah mass bahagi dengan volume. Okay, so mass yang diberi adalah 77 gram. Dan volume adalah 1 cm padu. Okay, untuk convert daripada gram kepada kilogram, kita bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.077 kilogram. Dan centimeter cube, kita nak tukar kepada meter cube, dia akan jadi 1 kali 10⁻6. Okay, so rho bagi iron atau density bagi iron adalah okay, 37,000 kilogram per meter cube. Okay, sama juga dengan yang lainnya. Okay, seterusnya untuk yang kedua adalah specific gravity ataupun graviti tentu bagi benda leh. Okay, kalau kita tengok ke sini, definisi dia adalah a ratio of the density of a liquid to the density of water at standard temperature and pressure. Okay, STP. So STP ini pada 20 darjah Celsius pada satu tekanan atmosfera. Okay, ratio ni adalah nisbah ketumpatan benda leh dibahagikan dengan ketumpatan air dalam keadaan
suhu yang standard dan juga tekanan yang standard. Dekat ni adalah formula dia. Okay. Untuk dapatkan specific gravity. Dan yang keduanya pun sama juga. Dia adalah nisbah specific weight. Okay, specific weight ni adalah berat tentu bagi benda lay tersebut yang dibagikan dengan specific weight bagi air. Okay, kalau kita tengok dekat atas tadi. Okay, ini adalah density bagi air yang standard. Okay, sebagai contoh dekat sini. Kita guna pakai rho bagi ayam. Okay, rho bagi ayam, kalau kita tengok dekat atas tadi, 77,000 kilogram per meter cube. So, untuk dapatkan specific gravity bagi air, rho fluid divided by rho water. So, kita akan dapat okay, specific gravity bagi air adalah 77. Okay. Kalau macam sampel yang ni, dia menggunakan minyak, dan minyak mempunyai ketepatan 850 kg per meter cube. Ini pun adalah ketepatan standard bagi minyak lah. Okay, kalau awak tengok kat sini, ketepatan punya unit. Okay, kg per meter cube. So, apabila kedua-duanya adalah ketepatan dan unit dia sama, so kita boleh buanglah, hapuskan. That's why specific gravity untuk fluid ni, dia adalah dimensionless. So, dia tak ada unit. Okay, so untuk specific gravity yang tadi adalah 77. Okay, tak ada unit apa-apa. Dan seterusnya adalah specific weight, iaitu berat tentu. Okay, specific weight of a fluid ni, dia punya simbol dia adalah omega. Dia W, tapi dia curve, bukan macam W yang ni. Okay, yang ni W biasa, tapi yang ni dia curve. Okay, so pastikan bila awak tulis ataupun jawab soalan ke, pastikan bentuk atau huruf ni betul. Sebab kadang-kadang pelajar dia tulis macam ni, so awak tak tahu. Saya sendiri pun tak tahulah untuk simbol ni apa awak masukkan. Adakah W iaitu beban ataupun berat, ataupun awak nak bagi tahu dia adalah omega ataupun specific weight. Okay, begitu juga dengan rho dan juga P. Okay, rho adalah density dan P adalah pressure. So, pastikan bila awak tulis tu, awak tulis proper lah. Okay, definition bagi berat tentu adalah weight of the fluid per unit volume. So, berat benda lay dibahagikan dengan isi padu. Okay. Berat benda lay, W, dibahagikan dengan volume, isi padu. Okay. Mantap Aju. Okay, saya sambung. Okay, weight ni juga, kalau kita tengok dalam topik 1, saya ada terangkan formula dia selain daripada
W ni kita boleh dapatkan macam mana nak kira mass times with gravity. Okay, weight sama dengan mass times with gravity. So dalam ni kita boleh gantikan lah weight ni dengan mass kali dengan gravity bahagi dengan volume. Okay, ni contoh dia. Okay, so untuk explanation yang ini adalah selain formula ni yang pertama, iaitu W over V, kita juga boleh mengira mendapatkan specific weight ni dengan menggunakan formula rho kali dengan G. Di mana rho ini adalah density dan G adalah gravity. Okay, kalau awak tengok dekat sini, specific weight equal to mg, yang mana kita ambil daripada sini, divide by volume. And then kita boleh asingkan M per V ini, di mana M per V ini adalah formula bagi rho ataupun ketepatan ataupun density. So gantikan M over V ini dengan rho, so kita akan dapat formula yang kedua, iaitu specific weight equal to density times with gravity. Okay, omega equal to rho kali G. So as a basic unit adalah weight and weight, dia punya unit dia adalah N, dan volume adalah meter cube. So dia dapatlah unit ni. Okay, contoh macam dekat sini kita tengok standard bagi specific weight untuk air adalah 9,810. So macam mana dia dapat 9,810 ni? Okay, kalau kita tengok density air adalah 1000. Okay, 1000 kilogram per meter cube. And then formula untuk specific weight adalah omega equal to rho times G. So rho for water is 1000 time with gravity 9.81. So kita akan dapat 9,810 Newton per meter cube. Okay. Okay, air juga sama. Kita kena kalikan dengan gravity untuk kita dapatkan dia punya specific weight. Okay, seterusnya adalah specific volume. Okay, so volume ni adalah isi padu tentu. Dan dia punya definition dia adalah volume of the fluid per unit mass. Mana isi padu berdalur dibahagikan dengan mass ataupun jism. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ini adalah formula yang pertama. Volume divide with mass. So dia punya unit dia automatically meter cube per kilogram. Okay. So mana datang formula yang kedua ini, iaitu V sama dengan 1 over rho ataupun 1 bahagi density atau ketepatan lah. So kalau kita tengok dekat sini, V kecil equal to V volume over mass, M. So kita transfer mass ke side kiri, left side. Lepas tu kita bawa V ni tadi ke bawah. So kita akan dapat macam ni. Okay, mula kita pindahkan M, kita pindahkan V, lepas tu kita pindahkan V besar, dia akan jadi macam ni. So M per V ni tadi, kalau kita tengok dia adalah formula bagi density. Okay, so rho sama dengan mass over volume tadi adalah rho formula untuk density. So kita tukar dia jadi rho, dan kita pindah dia ke bawah, naikkan semula V. Okay, V for specific volume. Okay, dan kita dapatlah equation yang kedua. Okay, ini yang pertama.
dan ni yang kedua. Okay, kenapa ada 2-3 equation ini adalah kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah info yang diberi tidak mencukupi untuk kita menggunakan contoh equation nombor 1. That's why kita ada alternatif lain untuk menggunakan equation yang kedua. Okay, so kalau kita tengok kat sini, density water 1000. So untuk kita dapatkan dia punya specific volume untuk water equal to 1 over density lah, ataupun rho, sama dengan 1 bahagi 1000. So kita akan dapat nilai. Okay, tanpa kita tahu volume ataupun mass bagi water itu, kita dah boleh dapat dia punya specific volume. That's why macam saya kata tadi, kalau kata nombor 1 punya equation, kita tak ada sebarang maklumat yang diberi, kita boleh try gunakan equation yang kedua lah. Okay, untuk compressibility pula adalah sifat kebolehamapatan bagi sesuatu benda dalil. Ia berlaku apabila berlaku perubahan pada volume due to change in pressure, di mana perubahan pada volume benda tersebut disebabkan oleh perubahan tekanan yang berlaku. The compressibility of liquid is inversely proportional to bulk modulus. Okay, bulk modulus ni adalah standard piawai bagi nilai setiap fluid nilai. Okay, ini adalah table bagi bulk modulus untuk fluid. So kalau awak tengok, dia dah ada nilai dia yang fix lah. So bila kita nak buat calculation atau apa pun, kita akan rujuk kepada table ni lah. Okay, kalau tengok sini kita ada mercury, gasoline, ethyl alcohol, water. Okay, semua dia dah bagi nilai. Also called volume modulus. Material property characterizing the compressibility of a fluid. So setiap fluid ni mempunyai nilai yang berbeza. So dekat sini pun kita boleh tengok sama ada dia highly compressed ataupun low compressed. Okay, so semakin tinggi sesuatu bulk modulus itu, semakin kecil sifat compressibility dia. Okay, so lagi tinggi dia punya bulk modulus, lagi rendah kebolehamapatan sesuatu benda itu. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok dekat sini, mercury mempunyai bulk modulus yang tinggi. So, mudah katanya dia mempunyai kebolehamapatan yang paling rendah lah, disebabkan dia mempunyai bulk modulus yang paling tinggi. Okay, compressibility dia lowest lah. Okay, compare dengan fluid-fluid yang lain. Kalau dalam senarai ini, yang paling rendah adalah acetone. Okay, untuk gasoline 1.3. Okay, so dari sini jugalah bagaimana engineer dia melihat, okay, macam gasoline ni adalah bahan api yang kita guna pakai untuk kenderaan. So dia punya compressible ability ni lah yang engineer akan nilai untuk tengok sama ada
Itu bagus untuk jadikan bahan bakar ataupun tidak. Dan ini pula adalah minyak enjin. Okay, itu adalah untuk compressibility. Untuk viscosity pula, dia menggunakan simbol mu. Dia macam huruf U, tapi dia ada ni lebih sikit dekat dia ni. Okay, viscosity ni adalah kelikatan. So macam mana berlakunya viscosity ini adalah akibat daripada resistance to fluid flow as a result of intermolecular cohesion. So dia adalah rintangan dari aliran berdalur disebabkan oleh intermolecular cohesion. So molekul di dalam berdalur itu dia mempunyai daya tarikan yang kuat antara satu sama lain. So semakin kuat tarikan antara intermolecular ini, semakin tinggilah kelikatan. Okay, sebagai contoh macam madu, okay, molekul dia menarik kuat antara satu sama lain. So pergerakan aliran bagi madu ini, kalau awak tengok, dia lebih perlahan compare dengan kalau kita bagi contoh minyak ataupun air. Okay, kalau minyak dan air pula, kita boleh nampak viscosity bagi minyak lebih tinggi compare tu air atau water. Okay, so internal friction to fluid motion menyebabkan energy loss. Okay, so maksud dia apabila internal friction ini di dalam pergerakan berdalur ini tinggi, dia akan menyebabkan tenaga terbuang lah. So bila tenaga terbuang, that's why speed ataupun laju berdalur itu bergerak semakin perlahan. Kita dapat dua jenis viscosity. Yang pertamanya adalah dynamic viscosity. Ianya adalah ukuran tangential force needed to shear one parallel plane of fluid over another parallel plane of fluid. So kalau kita tengok dekat gambaran ni, air akan bergerak ke depan dan molekul ataupun lapisan air ini dia akan bersentuhan dengan plane surface dekat bawah ni. So dekat sini akan berlaku shear. Okay, to shear one parallel plane of fluid over another parallel. So tindakan daya daripada side atas ni pula, tangential force ni pula memberi kesan yang lain lah pada point ni. Itu sebab pergerakan ataupun liquid tadi dia akan bertambah perlahan lah apabila dia lebih likat. Kalau kita tengok dekat sini, unit yang dia guna pakai untuk viscosity adalah mass, iaitu kg, over velocity. Okay, ms power negative 1 adalah velocity. So dia adalah mass dibagikan dengan velocity. In between water dengan air atau udara, kelikatan air lebih tinggi daripada udara. So udara ni dia akan bergerak lebih laju berbanding dengan air ni tadi. Okay, seterusnya adalah kinematic viscosity. Ini adalah untuk kita buat pengiraan daripada nilai dynamic viscosity ini, dan kita akan masukkan kat dalam formula ni lah. So kalau kita tengok tadi, unit bagi mu adalah mass over velocity, iaitu kg per meters per second. Okay, dan rho adalah density, kilogram per meter cube.
So bila kita cuba untuk simplify unit dia, kita akan dapat macam ni. So, ini adalah kg per meter per second. Dan ini adalah kg per meter cube. So kita nak rupuskan atau hapuskan unit bagi kg ini, kita akan tukarlah daripada bagi kepada darab. And last kita akan dapat unit bagi kinematic visibility. Kita tengok pada soalan nombor 1. What is the mass density ataupun row of fluid in kilogram per meter cube? If mass is 450 gram and the volume is 9 cm cube. Okay, maksudnya kat sini dia minta kita cari ketumpatan bendalur dalam kilogram per meter cube. Jika jisim yang diberi adalah 450 gram dan volumenya atau isi padunya adalah 9 cm padu. Okay, first kali kita akan keluarkan info atau maklumat yang diberikan. So mass equal to 450 gram and then volume diberi 9 cm cube. Okay, so kita convert, kita akan dapat 0.45 kg dan volume pula adalah 9 kali 10⁻⁶ meter cube. So untuk kita dapatkan density, formula dia adalah mass over volume jawapan kita akan dapat okay, masa sebab ni awak semua boleh cuba juga menjawab soalan ni. Nanti kita tengok saya ada salah ke dalam pengiraan. So awak boleh tolong untuk betulkan. Okay, so dekat sini kita akan dapat rho dia adalah 4 kali 10 kuasa 4 kali 10 kuasa 4.05 kali 10 kuasa 6 kilogram per meter cube. Okay, ini adalah density bagi bendalur dalam soalan satu ni lah. Okay, tak ada yang blur ke, tak faham ke macam mana pengiraan ni dibuat? Okay, ini adalah salah satu cara. Cara yang kedua, awak boleh buat so kalau lagi satu equation kita jadi 450 gram bagi dengan 9 cm cube, kita akan dapat (50 gram per centimeter padu). Okay, tapi kalau kita tengok soalan, dia minta dalam unit kilogram per meter padu.
So kita kena convert lah. Yang ni nak convert 1 kilogram bagi dengan 1000 gram kali dengan 1 cm padu 1 kali 10 kuasa negatif 6 meter padu. So sentimeter padu unit ni kita boleh potong, gram kita boleh buang. So kita akan dapat 50 kilogram bahagi 1000 kali 10 kuasa negatif 6 meter cube. Terus 10 kuasa negatif 6 kita akan naikkan dekat atas, dah akan jadi. Okay, so ada dua kaedah yang awak boleh guna pakai. Sama ada awak convert dulu unit bagi mass dan volume itu mengikut yang diminta oleh soalan, ataupun awak boleh jawab dulu dan kemudian awak convert unit. Okay, kalau tanya saya lebih prefer pada kaedah yang nombor 1 sebab dia lebih selamat lah. Compare dengan nombor 2 ni, takut awak akan ada buat mistake semasa awak nak convert. Okay, tukar unit. Okay, so next seterusnya okay, what is the specific rate omega of fluid in kilonewton per meter cube if the weight of fluid is 10 Newton and the volume is 500 centimeter square. Okay, so apa yang kita perlu buat? Kita keluarkan dulu okay, weight of fluid is 10 Newton. Okay, 10 Newton dan volume dia adalah 500 centimeter cube. Okay, ini unit salah. Untuk volume dia kuasa 3. Okay, seterusnya formula bagi specific weight W bagi dengan volume. Weight bagi dengan volume. 10 N bagi dengan 500 cm cube. Awak akan dapat 0.02 Newton per cm cube. Tapi disebabkan dia nak dalam unit kilonewton, so kita kena convert lah. Okay. Okay, untuk dapatkan kilonewton bersamaan dengan kita kena bahagilah dengan 1000. Okay, 1 Newton. Times pula dengan centimeter cube untuk kepada meter cube adalah 1 kali 10 kuasa negatif 6 meter cube. So kita potongkan unit yang nak dihapuskan 0.02 kali 10 kuasa negatif 3
bahagi dengan 1 kali 10 kuasa negatif 6. Dan unit dia adalah kilonewton per meter cube. 20 kilonewton per meter cube. Ya, ataupun cara lagi satu, kita terus convert. 10 Newton sama juga dengan 0.01 Newton. Dan volume adalah 500 kali 10 kuasa negatif 6 meter cube. Ini adalah volume 0.01 bahagi 5 kali 10 kuasa negatif 4 meter cube. Awak akan dapat so ada soalan ataupun kaedah sama ada awak selesaikan dulu, kemudian awak convert, ataupun awak convert dulu atau awak masuk nilai dan dapat jawapan. So gravity sama juga dengan density fluid bahagi density H2O, atau specific weight fluid bahagi specific weight H2O ataupun air. Weight over volume. Okay, sama macam atas ni. Tapi awak tahu ke weight untuk air dan juga volume dia. So sekarang ni kalau tengok daripada soalan, dia tak bagi. So equation ni tak boleh guna lah. Kena pakai yang lagi satu, iaitu kali G. So density water awak dah tahu kali dengan gravity. Okay, terima kasih. Okay ni 1000 kali 981. So awak akan dapat 9810 per meter cube. Yang ni kita dah dapat specific fluid dah ada. Specific untuk H2O pun dah ada. So S sama dengan, kalau tengok dekat sini unit dia berbeza. Okay, yang ni Newton per meter cube. Dan yang specific atas ni adalah kilonewton per meter cube. So awak kena masukkan dia punya nilai K tu. Okay, that's why setiap perkiraan kita kena masukkan unit. So this one kita boleh hapuskan. 20,000 bagi dengan 9810. Okay, biasa kita akan ambil 3 titik perpuluhan. So 2.039. Okay, so tak ada unit.
Cik, formula yang saya pakai ni betul kan, Cik kan? Formula tu betul. Formula ni contoh macam V over M tu awak tak tahu pun nilai. Nilai V tu kan? Tak Kalau awak dapat mesh dia dan volume dia mesh. boleh lah. So 1/P. P. Untuk row ni pun kalau awak dah ada nilai pun boleh juga. Untuk row je. M. Awak boleh try pakai ni Wan. Ya, Cik? Try pakai formula ni. Formula yang mana, Cik? Oh, PG. Omega. Omega. So dekat Ni Wan, omega untuk fluid. So awak dapatkan dia punya row dulu. Atau density dia. Lepas tu bawa awak buat yang ni. dapatkan omega dia. Okey. Nampak. So kuasa 3.
Lawan. Dah je. Saya tunjuk ni. Okay, formula ni dah betul. Okay, 20 kali 10 kuasa 3 ni adalah Newton per meter cube. Newton per meter cube. Okay, so 7.6 tak. ini adalah S into 2. Okay, so bila awak dapat jawapan 2.04 kali 10 kuasa 3 ni, unit dia adalah, bila dia adalah density, unit dia adalah kilogram per meter cube. Meter cube. Okay, so yang ni betul juga, tapi dia akan ada kilogram per meter cube. So, dekat sini mistake yang awak buat kan adalah awak tak masukkan K tu sendiri ya. K atau okay, so jawapan dia nanti awak akan dapat